Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Anfal Bushra binti Abu Aziz. Hari ini saya ingin bentangkan tugasan daripada kumpulan saya, iaitu kumpulan 2, yang bertajuk Konsep dan Peranan Zakat Semasa COVID-19 di Negeri Sabah. Okey, yang pertama, pendahuluan. Sebagaimana yang kita ketahui, COVID-19 telah memberi kesan yang sangat negatif kepada semua pihak, sama ada industri maupun manusia. Ia memberi kesan yang sangat besar kepada ekonomi dunia di seluruh pelosok dunia. Perintah Kawalan Pergerakan atau lebih dikenali sebagai PKP telah berlaku secara berperingkat, dan senario ini memberi kesan yang sangat negatif kepada ekonomi dunia. Hal ini dikatakan kerana Perintah Kawalan Pergerakan telah membentuk satu jenis kemiskinan yang jarang kita wancanakan dalam konteks Malaysia pada hari ini, iaitu dimensi baharu kemiskinan. Misalnya, seseorang yang miskin disebabkan oleh keadaan tertentu tidak dijangka dan menyebabkan kehilangan punca pendapatan dalam masa yang singkat. Banyak sektor yang terjejas teruk, antaranya ialah syarikat penerbangan rugi, industri perkilangan tidak dapat dijalankan, hotel dan pelancongan gulung tikar, malah penjajah dan peniaga kecil juga hilang sumber pendapatan. Hal ini mengakibatkan geradan baharu akan menerima gaji permulaan yang lebih rendah berbanding tahun sebelum berlakunya pandemik COVID-19. Fenomena ini menjadi asbab utama kepada lahirnya golongan kemiskinan baharu, iaitu mereka yang tergolong dalam golongan B40, M40 dan T20 yang jatuh miskin selepas pendapatan mereka terjejas atau hilang terus punca pendapatan ketika negara sedang berhadapan dengan pandemik COVID-19. Okey, dalam konteks ini, zakat berperanan aktif berpandukan 3 tahap keperluan manusia, iaitu daruriyat asasi, hajiyat kemudahan dan kelapangan, dan tahsiniyat kesempurnaan. Menjaga keperluan daruriyat itu juga bererti zakat memastikan pelaksanaan maqasid syariah yang dituntut dalam Islam. Hal ini bersangkut paut kerana keperluan tahap daruriyat itu termasuk menjaga agama, nyawa, akal, keturunan dan harta daripada binasa. Misalnya, zakat membantu dalam menjaga agama agar keturunan dan harta daripada binasa. Oleh hal demikian, pusat zakat mestilah berusaha sebaik mungkin membantu dalam ruang lingkup yang diizinkan syarak selaras dengan maqasid syariah. Objektif penulisan kertas kerja ini ialah: yang pertama, memahami peranan serta konsep zakat dalam fasa pandemik COVID-19 di Sabah. Yang kedua ialah menganalisis keberkesanan peranan zakat dalam membantu golongan yang terjejas ketika pandemik COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husna Nabihah binti Zulkifli akan menerangkan tentang peranan serta konsep zakat dalam fasa pandemik COVID-19 di Sabah. Zakat membawa maksud membersihkan harta dan membersihkan diri orang kaya daripada sifat kedekut dan bakhil. Zakat berperanan aktif berpandukan 3 tahap keperluan manusia. Yang pertama, daruriyat asasi. Sebagai contohnya, memiliki sebuah rumah yang selamat untuk didiami. Yang kedua, hajiyat, iaitu kemudahan dan kelapangan. Sebagai contohnya, memiliki sebuah rumah yang mempunyai penghawa dingin. Yang ketiga, tahsiniyat, iaitu kesempurnaan. Contohnya, memiliki sebuah rumah yang mempunyai semua kelengkapan termasuk kolam dan lift. Peranan zakat semasa COVID-19 di Sabah dapat dilihat apabila Pusat Zakat Sabah telah memberikan sebanyak 1.4 juta ringgit Malaysia kepada Kementerian Kesihatan Negeri Sabah. Bantuan ini adalah untuk membantu memenuhi keperluan mendesak operasi klinik dan hospital di negeri Sabah. Bantuan sekali bayar kepada 9,600 asdaf telah diberikan bersamaan RM960,000 Malaysia. Sebanyak 100 masjid yang terpilih telah menerima bantuan zakat dan setiap masjid mendapat RM3,000 Malaysia. Selain itu, waris pesakit COVID-19 juga telah diberikan bantuan khas sekali bayar. Petugas yang terlibat bagi menguruskan jenazah COVID-19 telah juga menerima bantuan zakat. Zakat dapat diberikan dengan lebih banyak kepada golongan asnaf yang memerlukan apabila semua Muslim mempunyai rasa bertanggungjawab untuk membayarnya. Sebagai contohnya, Pengarah Eksekutif di BKK Holding, Karim Rahim, telah menyerahkan bayaran
Untuk zakat perniagaan 2019 syarikatnya iaitu sebanyak RM53,585.83. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saidatul Fatihah dan saya akan bentangkan keberkesanan peranan zakat dalam membantu golongan yang terjejas ketika pandemik COVID-19. Berdasarkan beberapa orang responden yang menetap di Sabah, sebanyak 68.9% keluarga yang terjejas akibat pandemik COVID-19 ini. Pandemik COVID-19 yang mula merebak di Malaysia pada tahun 2020 telah memaksa penutupan beberapa sektor perniagaan. Hal ini menjurus kepada peningkatan jumlah para asnaf di Malaysia. Hal ini kerana mereka kehilangan sumber pendapatan harian ataupun sumber pendapatan mereka tidak dapat menampung perbelanjaan bahan keperluan asas mereka. Oleh kerana situasi ini, pihak Zakat Sabah telah menghulurkan bantuan tambahan sebanyak RM100 kepada para asnaf. Selain itu, pihak Zakat Sabah juga telah mengagihkan bantuan zakat bulanan kepada 964 orang fakir miskin di daerah Tawau. Bagi memastikan kecekapan agihan bantuan ini, pihak Zakat Sabah telah menggunakan pelbagai langkah sebagai contoh seperti bantuan one-off sebanyak RM100 kepada para asnaf, bantuan pelajar miskin, bantuan perubatan, dan lain-lain skim bantuan yang disediakan oleh pihak Zakat Sabah. Dua faktor yang mempengaruhi keberkesanan agihan zakat ialah yang pertama, kecekapan Pusat Zakat Sabah menguruskan bantuan agihan zakat kepada para asnaf. Yang kedua ialah agihan bantuan zakat mengikut tingkat taraf para asnaf. Sekian daripada saya. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera semua. Nama saya Mogila Analaki Masilamani on Metrik BG211-60455. Sekarang, saya akan menerangkan tentang kajian lepas daripada tajuk konsep dan peranan zakat semasa pandemik COVID-19 di Sabah. Terdapat beberapa kajian lepas berkaitan peranan zakat semasa pandemik di seluruh Malaysia. Antara kajian yang dijalankan oleh Muhammad Hanif, Muhammad Aifan dan Aminuddin yang menyatakan peranan zakat di Malaysia dalam mendepani pandemik COVID-19. Dalam kajian tersebut, mereka membincangkan tentang pandemik COVID-19 yang melanda di seluruh dunia. Dan kesan daripada pandemik tersebut dapat dirasai sama ada kesihatan, sosial dan ekonomi. Selain itu, pengaji telah mengaji dengan lebih mendalam tentang bantuan yang diberikan dan saluran yang digunakan untuk membantu asnaf dan zakat yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Kajian seterusnya, kajian Muhammad Faizal dan Muhammad Alwi. Dalam kajian mereka membahaskan bahawa zakat-zakat juga dilihat sebagai satu mekanisme yang efektif untuk mengurangkan beban yang ditanggung oleh asnaf dan golongan yang terjejas akibat COVID-19 ini. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang memainkan peranan penting dalam kehidupan umat Islam. Selain itu, dapatan kajian oleh Nur Fitriah Zaharin dengan rakan mereka tentang perkara analisis agihan zakat di Lembaga Zakat Selangor semasa pandemik COVID-19. Dalam kajian ini, telah menyatakan bahawa Lembaga Zakat Selangor merupakan institusi zakat yang bertanggungjawab dalam urusan kutipan dan agihan zakat di seluruh Selangor. Seterusnya, Fathulullah Asni juga telah menjalankan kajian di Perlis iaitu pengurusan kutipan dan agihan zakat oleh MAPS ketika COVID-19 di negeri Perlis. Kajian ini menunjukkan bahawa COVID-19 ini turut menjejaskan institusi zakat apabila kadar kemiskinan dan pihak yang terjejas dengan masalah kesihatan meningkat. Maka ia sudah pasti membawa impak yang ketara terhadap kutipan zakat yang semakin berkurang dan pengagihan zakat semakin meningkat.
Secara keseluruhan, semua kajian lepas membahaskan berkenaan isu wabak COVID-19 dan peranan yang dilaksanakan oleh institusi zakat khususnya dalam mendepani wabak COVID-19. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Izzah Sahira binti Syamsuddin akan membentangkan tentang metodologi kajian ini. Bahagian ini akan menjelaskan tentang reka bentuk kajian dan kaedah kajian yang telah digunakan. Kajian ini berbentuk tinjauan, iaitu kaedah mengumpul maklumat dengan bertanyakan satu set soalan kepada beberapa individu. Kajian ini juga berbentuk kajian perpustakaan di mana pembacaan telah dilakukan. Kajian ini telah menggunakan dua kaedah kajian. Yang pertama ialah kaedah kuantitatif di mana borang soal selidik telah diedarkan menggunakan Google Form. Di sini kami dapat mengenal pasti peratusan bagi setiap jawapan yang telah diberikan oleh responden. Yang kedua ialah kaedah kualitatif. Bagi kaedah kualitatif pula, kami akan mencari sumber-sumber rujukan daripada internet untuk mendapatkan maklumat dan data tambahan. Kami akan memastikan sumber-sumber tersebut boleh dipercayai dan diketahui kesahihannya. Jelaslah bahawa metodologi kajian adalah sangat penting bagi menjalankan sesebuah kajian. Tanpa metodologi kajian yang jelas, data-data dan maklumat akan dipersoalkan dan kesimpulan kajian akan diragukan. Itu sahaja untuk metodologi kajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julina binti Kayapis akan membentangkan dapatan penulisan di mana bahagian ini akan menerangkan keputusan analisis data yang telah kami peroleh daripada borang soal selidik yang telah dijawab oleh 45 orang responden, di mana soalan ini mengandungi 9 buah soalan. Baiklah, bagi soalan yang pertama, majoriti responden telah memilih iya, iaitu sebanyak 68.9%. Seterusnya bagi soalan yang kedua pula, majoriti responden memilih tidak, iaitu sebanyak 62.2%. Soalan yang ketiga, iaitu majoriti responden memilih tidak, iaitu sebanyak 57.8%. Selain itu, bagi soalan yang keempat, seperti yang dapat dilihat, majoriti responden memilih iya, iaitu sebanyak 86.7%. Yang kelima pula, majoriti responden memilih iya, iaitu sebanyak 82.2%. Seterusnya, bagi soalan yang keenam, seperti yang dapat dilihat, majoriti daripada jumlah responden, iaitu 68.9%, memilih iya. Soalan yang ketujuh pula, majoriti responden memilih iya, iaitu sebanyak 86.7%. Beralih pula kepada soalan yang ke-8, seperti yang dapat dilihat, asnaf yang paling tinggi ialah asnaf fakir, iaitu sebanyak 64.4%. Akhir sekali, bagi soalan yang ke-9, seperti yang tertera pada carta pie, faktor yang tertinggi mendapat pilihan daripada responden ialah faktor kecekapan mengurus agihan zakat, iaitu sebanyak 51.1%. Baiklah, itu sahaja. Sekian, terima kasih. Okey, kesimpulan daripada tajuk ini ialah zakat merupakan elemen penting dalam sektor ekonomi sesebuah negara, terutamanya kepada masyarakat Muslim. Manfaat zakat tidak hanya kepada pembayar zakat sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, ambillah sebahagian dari harta mereka menjadi sedekah, iaitu zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan mensucikan mereka dari akhlak yang buruk. Dan doakanlah untuk mereka kerana sesungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman bagi mereka.
Dan ingatlah, Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Okey, akhir sekali, peranan zakat juga boleh dilihat kepada penerima atau asnaf yang menerima zakat. Pusat Pemungutan Zakat setiap negeri bertindak dengan pantas dan cekap apabila negara menghadapi wabak COVID-19 dengan saluran dan agihan bantuan yang diberikan kepada asnaf terutamanya negeri Sabah yang menjalankan peranan dan tanggungjawab dengan baik sekali. Ini membuktikan bahawa setiap zakat yang dibayar telah dimanfaatkan dan diagihkan. Zakat juga memainkan peranan yang penting menjaga maqasid syariah yang digariskan dalam Islam. Sekian daripada saya.